Hello? Okay, baik. Saya turun sekarang ya. Okay, terima kasih. Dah sampai. Dia turun ambil. Alright. Dah sampai. Saya punya benda yang saya tunggu-tunggu. Tak lama pun saya order 18 hari bulan 11 hari tu. Hari ni 23 hari bulan 11. Barang daripada Apple. Saya tak sure ada yang pernah order ke sebelum ni. Tapi saya rasa saya order yang paling awal lah, sebab saya ada check beberapa jam sebelum tu memang tak boleh order lagi. Dan lepas tu secara tiba-tiba saya check lagi sekali dah boleh order, dan saya terus order, dan itulah tak sampai 1 minggu pun, tak sampai beberapa hari dah sampai ke rumah saya. Dan ni adalah MacBook M1 Pro, dan saya akan buat unboxing untuk MacBook yang saya baru dapat ni lah. Dan saya akan buka dulu kotak ni dan kita sama-sama tengok. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Yaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten review-review yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Okay, kat depan saya ni adalah kotak yang saya baru terima daripada DHL. Barang yang saya order dekat Apple website daripada Singapore, iaitu MacBook M1 Pro saiz 14 inci. Base model je. Dan jom kita tengok apa yang ada dalam kotak MacBook M1 Pro ni. Saya rasa saya antara rakyat Malaysia terawal lah yang order MacBook M1 Pro ni daripada website Apple. Tak sampai beberapa hari saya dah terima barang ni. Ada kawan saya yang order sehari selepas saya order. Dia kena tunggu sampai 2 ke 3 minggu. So saya punya kira laki juga lah. Saya cuma perlu tunggu beberapa hari je untuk dapat, sebab kira paling awal lah kot. So kita nak tengok apa yang ada dalam kotak ni, MacBook M1 Pro 2021. Yeah. Okay, so ni dia MacBook M1 Pro. So ni base model. So berbeza dengan MacBook yang sebelum ni. MacBook kali ni datang dengan Liquid Retina XDR display. XDR ataupun lebih dikenali sebagai Extreme Dynamic Range ni juga datang dengan contrast ratio yang lebih tinggi, iaitu 1 juta kepada 1. Dan warna hitam dia akan jadi lebih hitam lah daripada model-model MacBook sebelum ni. Anda akan dapati yang ratio kontras untuk video anda tu akan jadi lebih menarik dan lebih cun lah. Di samping tu, skrin untuk MacBook Pro ni juga datang dengan ProMotion teknologi, iaitu dia punya refresh rates dia boleh pergi sampai 120Hz. Ok, so untuk MacBook M1 Pro base model yang saya ambil ni, dia datang dengan 8 core CPU dan juga 14 core GPU. Di samping tu, MacBook M1 Pro base model juga datang dengan memory ataupun unified memory bersaiz 16GB. Dan storage untuk MacBook M1 Pro ni adalah SSD bersaiz 512GB. Di samping tu, perkara yang menarik tentang MacBook Pro tahun 2021 ni adalah dia datang dengan port yang lebih banyak lah berbanding dengan MacBook M1 sebelum ni. Okay, so kita akan buka dan tengok sama-sama macam mana rupa MacBook Pro ataupun MacBook M1 Pro yang terbaru ni. Sesi untuk kita koyakkan plastik MacBook M1 Pro. Saya pun perasan yang dekat kotak ni sekarang dekat tepi ni ada macam ni untuk senang nak koyakkan rasanya. Dulu tak ada, dulu dia wrap plastik ni macam wrap macam tu je lah. So kita kena pakai pisau ke apa. So sekarang ni ada flap ni, so senang sikit nak buka. Satu benda yang terbaru, invention daripada Apple. Alright, kita buka. Nampak? Kan senang tu. Dia tak ada bunyi. Tak ada bunyi lah. Sebab kalau tak ada bunyi, kita koyakkan je lah. Ingat tadi nak ada bunyi-bunyi plastik, koyakkan plastik tapi tak dengar pula bunyi. So sekarang tiba masanya kita akan tengok apakah yang ada dalam kotak MacBook M1 Pro 14 inci base model. Kita buka. Tu dia. So dia ada flap lagi. Kita tarik. Ni dia. Letak tepi dulu. Kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak MacBook ni. So ada ni dengan notebook dia. Ini adalah perkara penting. Stiker MacBook M1, stiker MacBook Pro. So sebelum ni saya pernah beli MacBook tahun 2012. Dia dapat stiker warna putih. Yang ni stiker warna hitam. Ni satu lagi apa benda ni. Ni adalah Apple Malaysia Service Card. Ada kepala plug,
dia punya adapter. So adapter yang datang sekali dengan MacBook Pro ataupun basic model punya MacBook M1 Pro ni, dia cuma 67 watt. So kalau korang rasa perlu untuk fast charging, korang boleh tukar tambah RM40 je tak silap saya untuk dapatkan adapter size 96 watt. Okay, di samping tu korang akan dapat ni MagSafe punya kabel. Okay, so kabel kali ni dia braided. MagSafe datang kembali. Saya suka MagSafe ni sebab dia pakai magnet kat sini. Compare dengan saya punya MacBook, saya pakai Intel i5 punya MacBook sekarang, dia pakai USB-C. Bila saya cocok tu dan bila nak cabut tu, kalau bukan nak cabut lah, kalau terlanggar atau tertarik, dia memang melekat lah kat situ, dan ada possibility laptop saya akan tertarik sekali ke bawah ataupun jatuh lah. Tapi bila pakai MagSafe ni, dia sebab magnet, so kalau terlanggar tu memang safe lah, lagi safe. Saya suka yang ni, senang nak pasang, senang nak buka. Okay, dan sekarang kita nak tengok rupa MacBook Pro yang terbaru ni. Bila saya angkat ni, saya dapat rasa dia lagi berat berbanding dengan saya punya MacBook i5 yang saya pakai sekarang, Intel i5. So kita buka dan tengok lah. Tu dia. Okay, terpahat. Dia ada terpahat kat situ, nama MacBook Pro dekat belakang MacBook ni. Okay, so kita tengok kat depan pula. Alamak, dah ada smudge kat sini dah. Memang nampak cun lah, rasa solid bila pegang. Dan dia punya logo Apple ni berkilat, saya suka, nampak nice, warna hitam. Dia punya permukaan dia licin lah, biasalah laptop baru kan, licin lah. Okay, dekat bahagian kanan MacBook ni ada SD card slot, ada satu Thunderbolt dan juga ada satu HDMI port. Di bahagian kiri pula ada satu audio jack, ada dua Thunderbolt port dan juga satu MagSafe punya port. Belakang dia punya ni lah, dia punya grill untuk fan pengudaraan, dan tepi ni ada part untuk pengudaraan lah, dia punya grill. Bila saya pegang laptop ni macam ni, saya rasa macam ada DVD ROM pula kat sini. So kita buka dan tengok. Dengar tak? So tu bunyi MacBook baru tu. Kita buka dia punya screen. Okay, so first impression saya bila saya buka semua ni, dapat tengok dia punya screen, dia punya keyboard dekat depan saya ni, saya dapat rasa macam pakai MacBook sebelum ni lah. Tak nampak beza sangat. Cuma perbezaan dia adalah dekat bahagian keyboard ni, dia ada background warna hitam. Sebelum ni dia punya background ni warna ni lah, warna body ni. Okay, dan dia blend dengan color keyboard, warna keypad tu sendirilah. Dan size trackpad dia lebih kurang sama je. Saya tak rasa ada perbezaan dekat sini. Benda yang major yang saya nampak dekat sini, dia punya major changes dia adalah touch bar dah tak ada. Touch bar tu memang saya nak kata tak guna langsung tu tak adalah, saya ada guna juga kadang-kadang. Okay, di samping tu benda major yang saya nampak dekat sini adalah To use English as the main language, press the return key. Di samping tu apa benda lain yang saya nampak dekat MacBook Pro baru ni, dia punya major changes yang saya nampak adalah dia punya screen dia nampak lagi sharp, kontras dia pun lagi cun. Dia punya border dekat screen ni lebih kecil berbanding yang saya pakai sekarang. Dan lepas tu ada satu notch lah, ataupun takuk dia panggil kan dalam bahasa Melayu, dekat bahagian atas. So saya akan set up dulu laptop ni dan kejap lagi kita akan jumpa lagi. Okay, sebenarnya tadi saya nak set up saya punya MacBook Pro yang baru ni. Saya perasan satu benda yang menarik lah tentang, saya tak pasti sebelum ni ada ke tak. Saya rasa MacBook yang baru ni orang kata lebih dekat dengan pengguna, sebab ada voice over untuk mereka yang kurang upaya lah, mereka yang menghadapi masalah penglihatan dan sebagainya. The voiceover quick start. VoiceOver speaks descriptions of items on the screen and can be used to control the computer using only your keyboard. Lepas tu kalau dia kata kat sini, kalau saya triple click Touch ID ni pun dia akan keluar accessibility option. So option untuk tukar lah untuk mereka yang menghadapi masalah kurang upaya lah. Dan sebenarnya ni bagus sebab bila set up first laptop, kadang-kadang ada yang menghadapi masalah penglihatan, tak dengar dan sebagainya kan. Dan saya rasa ni memang bagus lah, satu benda yang dekat dengan pengguna. Saya rasa ni benda yang saya perlu highlight untuk unboxing video MacBook Pro ni. Dan kita jumpa kejap lagi lah lepas saya set up MacBook Pro saya yang baru ni.
Okay, so saya dah set up saya punya MacBook Pro yang terbaru ni. Perbezaan pertama yang saya nampak adalah dia punya screen lah. Daripada sudut screen, MacBook Pro yang baru ni lebih sharp, lebih smooth, lebih kontras, lebih cantik berbanding dengan screen yang lama ni. Lebih feel lah bila guna MacBook Pro yang baru ni. Dan lepas tu dia punya screen nampak ataupun rasa lebih besar sikit berbanding dengan MacBook Pro 13 inci yang saya pakai sekarang. Selain tu, notch pada screen yang ada sekarang masih lagi saya rasa tak mengganggu saya. Setakat ni saya dah buka beberapa apps, masih saya rasa okey lah, tak ada mengganggu apa-apa. Keyboard untuk MacBook Pro yang baru ni lebih feel, rasa lebih sedap lah bila menaip. Di samping tu, promotion pada screen yang baru ni, dia boleh pergi sampai 120Hz tu. Bila saya scroll tu rasa macam smooth dan rasa macam pakai screen yang mahal pula. Saya tak tahu macam mana laptop sekecil ni 14 inci ni boleh menghasilkan bunyi yang begitu sedap. Ditambah pula dengan spatial audio yang saya dengar daripada Spotify, dan MacBook Pro yang baru ni memang support spatial audio, dan bila saya dengar lagu tu memang super awesome lah. Memang bagi saya best. So far bila saya dah menggunakan saya punya MacBook Pro baru ni, M1 Pro basic model yang baru ni, saya rasa puas hati lah dengan apa yang saya pilih. Sebab saya sekarang gunakan DaVinci Resolve untuk edit video, dan saya ada sedikit isu dengan MacBook Pro yang saya pakai sekarang. Bila saya render video, saya nak test sama ada masalah tu masih berlaku dekat MacBook M1 Pro ataupun tak. Nantilah kita tengok pada next video. So ni je lah video untuk kali ni, unboxing untuk saya punya MacBook Pro baru, MacBook M1 Pro ni. Bila saya angkat sekarang rasa tak berat sangat lah, tapi boleh rasa dia lebih tebal berbanding dengan saya punya MacBook Pro yang saya pakai sekarang. So itu je yang saya nak kongsikan dengan anda untuk video kali ni, unboxing untuk MacBook M1 Pro yang saya baru dapat ni. Boleh nampak kat belakang ni ada MacBook M1 Pro. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe ke channel Kotak Nyaman, saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi review-review dan konten-konten yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.